Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 587, zakat lembu. Dari Muaz, ketika Nabi Muhammad SAW mengutusnya sebagai wakil kepada Raja di Yaman dan bertanggungjawab atas zakat serta urusan lainnya, Nabi memerintahkannya untuk mengumpulkan zakat dari setiap 30 ekor lembu yang dijual atau yang diberikan yang berusia 1 tahun, dan dari setiap 40 lembu yang sudah tua, baik lelaki maupun perempuan, iaitu berusia 2 tahun. Upahnya dihitung dalam dinar emas untuk setiap individu dewasa, dan ini terlihat terlalu umum, tanpa memandang kekayaan atau kemiskinan mereka. Yang dimaksudkan adalah bahawa dinar tersebut diambil daripada mereka setiap tahun. Namun, perkiraan ini bergantung pada kebijaksanaan ketua, iaitu imam, kerana ia bervariasi, berbagai-bagai, bergantung kepada tempat, waktu, kekayaan dan kemiskinan. Dalil ini adalah bahawa Nabi Muhammad SAW menetapkan jumlahnya untuk penduduk Yaman, dan beliau bersabda kepada Muaz, ambillah daripada setiap orang yang memiliki mimpi 1 dinar, sedangkan jizyah meningkat dalam penilaian Umar ketika beliau menghitungnya untuk orang-orang di wilayah Syam. Makna kalimat tabi'an, individu tersebut telah menyelesaikan tahun pertamanya dan memasuki tahun kedua, dan yang disebut sebagai tabi'ah untuk betina kerana betina tersebut terus mengikuti ibunya. Yang kedua, musinnah, dan itulah yang menyelesaikan tahun kedua dan memasuki tahun ketiga. Dan yang ketiga, mu'afir, merupakan penduduk hidup daripada Himdan di Yaman. Pakaian mereka dikenali sebagai pakaian mu'afir, dan pakaian mu'afir adalah pakaian yang terkenal di kalangan mereka. Manfaat daripada hadis ini, yang pertama, kewajiban zakat pada ternak merupakan kesepakatan daripada semua ulama'. Yang kedua, penjelasan bahawa zakat dari 30 ekor sapi, iaitu lembu yang dijual, dan 40 ekor lembu yang sudah tua adalah satu kesepakatan di antara para ulama' juga. Yang seterusnya, memperbolehkan pengambilan jizyah dari suku Arab kerana suku-suku di Yaman dianggap sebagai akar suku Arab. Dan yang terakhir, menyatakan bahawa jizyah hanya diambil dari mereka yang telah mencapai usia dewasa, kerana orang yang tidak boleh diambil dari mereka adalah mereka yang tidak boleh dibunuh jika ditangkap, seperti anak kecil, wanita dan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan teruskan dengan hadis yang ke-588, iaitu berkaitan dengan zakat tunai. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada atuknya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah orang Islam itu diambil di tempat-tempat sumber air mereka. Riwayat Ahmad. Menurut Abu Dawud, wala tu'khadhu sadaqatihim illa fi dawrihim. Janganlah ambil zakat mereka melainkan di tempat tinggal mereka. Baiklah, daripada hadis yang kita dengar sebentar tadi, kita dapat ambil beberapa perkara yang penting, iaitu yang pertamanya kita dapat lihat tentang kedudukan hadis ini. Hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada atuknya, dan telah dibahaskan sebelum daripada ini. Al-Ajiri berkata, aku berkata kepada Abu Daud, apakah Amru boleh dijadikan sebagai hujah menurutmu berdasarkan hadis ini? Ia menjawab, tidak, walaupun hanya separuh daripada hadis ini. Ibnu Ma'in berkata, apabila Amr bin Shu'aib mengemukakan hadis ini daripada ayahnya, daripada atuknya, maka ia datang dalam bentuk tulisan, dan daripada sinilah datangnya kedhaifan terhadap Amr bin Shu'aib ini ketika meriwayatkan hadis. Setelah itu, marilah kita lihat kepada kosakata yang kita boleh tengok daripada hadis ini. Yang pertamanya iaitu miyahihim, iaitu diambil daripada jamak perkataan ma'un, iaitu maksud air. Dimasukkan di sini adalah semua-semua mata air di mana mereka menghampiri dan tinggal di sana ketika mana musim panas.
yang mana binatang mereka ini memerlukan air daripada sumber tersebut dan mereka juga memerlukan kepada sumber air. Daurihim bermaksud rumah-rumah yang mereka diami, yang mana bila mereka ada rumah tersebut mereka tidak kesulitan untuk menyalurkan zakat mereka ke tempat seorang imam ataupun seorang amir. Hal-hal yang penting yang boleh kita dapatkan daripada hadis ini adalah yang mana bila kita tengok kita akan dapat faham lebih jelas. Yang pertama adalah zakat tidak wajib terhadap harta melainkan hanya 1 tahun sekali saja, iaitu sempurna haul. 1 tahun yang mana kita ambil daripada pemiliknya tersebut. Okey, yang kedua adalah orang-orang Arab Badui pada musim panas ataupun pada musim dingin akan bertebaran di daratan dan di tempat-tempat terpencil. Mereka mengikuti daerah yang banyak turunnya hujan, tempat yang hidup dan tanah yang subur untuk menggembala binatang ternak mereka. Apabila tiba musim panas, maka mereka akan turun untuk mencari mata air dan sumber air yang ada, lalu mereka berkumpul sehingga mudah untuk mengambil zakat daripada mereka. Termasuk juga kelembutan daripada para amin, iaitu mereka mempermudah dalam mendapatkan zakat daripada setiap Muslim. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil zakat daripada mereka di tempat mata air tersebut, daripada sumber air yang mereka cari. Selain itu, antara perkara yang penting yang boleh kita dapatkan di sini adalah pemimpin daripada suatu negeri, mereka yang mengutuskan amin untuk mengambil zakat. Dan Rasulullah SAW tidak memaksa pemilik harta untuk memberikan zakatnya pada Baitul Mal yang disediakan di setiap negeri. Kalau kita lihat sekarang. Yang seterusnya kita boleh lihat adalah dibolehkan memindahkan harta zakat daripada suatu kawasan yang di dalamnya ada harta zakat ke dalam kawasan yang lainnya. Hal ini kerana Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil harta zakat dan beliau tidak memerintahkan untuk membahagi-bahagikan kepada orang miskin di tempat harta zakat itu diambil. Boleh dibahagikan ke kawasan yang lain yang lebih memerlukan. Yang keenam adalah kewajipan bersikap lembut kepada masyarakat dan tidak memaksa mereka pada hal-hal yang menyulitkan mereka, yang mana walaupun itu diwajibkan kepada mereka. Setakat itu saja daripada kami. InsyaAllah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.